Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okey, so hari ini rasanya belum terlambat lagi untuk cikgu ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada pelajar-pelajar Melayu, pelajar-pelajar Islam yang menyambut perayaan ni. Dan juga awak dah bercuti selama hampir seminggu lebih lah, ataupun kat 2 minggu kot. Okay, dan ini adalah kelas PDPR kita yang pertama. Cikgu pun agak susah sikit lah untuk kali ni ya. Hari ni cikgu tak gunakan kamera sebab hari ni cikgu nak tunjukkan ke awak dengan cara manual lah, dengan nota yang cikgu ada ataupun apa yang cikgu cuba ringkaskan. Cikgu tak nak kita bergantung kepada nota lah. Ya, nota hanya daripada cikgu saja. Awak boleh salin apa yang cikgu tulis ni dalam buku nota awak, ya, dan cikgu harap ia akan membantu sebab cikgu punya nota kali ni akan lebih ringkas, ya. So kita dah pun selesai dengan redox, ya, ataupun kita dah selesai dengan mengenal pasti tindak balas redox, ya. Ada 4 cara, iaitu yang pertama oksigen, yang kedua hidrogen, yang ketiga kita ada elektron, ya, terima dan derma elektron. Dan kita ada dari segi nombor pengoksidaan pun kita dah buat, ya, bagaimana nak menentukan adakah proses itu pengoksidaan ataupun proses itu adalah proses penurunan. Okey, hari ini kita nak mula, cikgu nak mula dulu dengan memperkenalkan awak dengan kita guna warna hitam dulu. Memperkenalkan awak dengan ejen, ya. Ejen, kita dah tahu ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengalami proses penurunan. Manakala ejen penurunan pula adalah suatu bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Okey, so nak tak nak awak kena hafal kelima-lima, ya. Kalau di sini kita ada ejen, tak cantik sangat tulisan dia. Ejen pengoksidaan dululah, ya. Cikgu pergi kepada ejen pengoksidaan. Ada 5 yang awak perlu hafal. Yang pertama, ya, mesti kena ingat, tak ada cara, ya. Yang pertama kita ada kalium, ya. Kalium manganat 7, ya, 7 ini bracket macam nilah, 7 berasid, ya. Kalium manganat 7 berasid. Yang kedua kita ada kalium dikromat. Kalau kalium dikromat pula dia 6, ya, 6 berasid, ya. Cikgu lupa depan dia ada larutan, ya. Awak tambahkan larutan kalium manganat 7 berasid dan juga larutan kalium dikromat 6 berasid. Yang ketiga, ejen pengoksidaan kita yang ketiga adalah air klorin, ya. Bila ada air klorin, tak lengkap ejen pengoksidaan kita, tak ada satu lagi, air bromin. Okey. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita ada cikgu padam sikit. Padam. Okey. Ion, ya, ion ferrum, ya. Ion ferrum 3, ya. Ion ferrum 3, Fe3+, ya. So itu adalah 5 ejen pengoksidaan yang awak mesti ingat, ya, Okey, seterusnya kita ada ejen penurunan pula, ya. Ejen penurunan dia tak sebanyak ejen pengoksidaan, dia tak ada 2 di atas tu. Tapi awak perlu ingat adalah dia adalah lawan kepada air klorin dan air bromin. So kalau lawan dia apa? Kalau air klorin, so ejen penurunan dia adalah ion klorida, ya. Yang kedua, air bromin pula, dia punya lawan dia adalah ion bromida. Okay. And then yang ketiga, ion ferrum 3 bawah tu. So dia punya lawan dia adalah ion ferrum 2. Maksudnya Fe2+. Okey. Yang ni Fe3+, kita tulis Fe3+. Yang ni pula Fe2+.
Fe2+. Okey. Dan yang keempat, kita ada lain sikit daripada ni, kita ada logam yang reaktif. Contoh logam yang reaktif, contoh magnesium, and then kita ada zinc, kita ada aluminium. Okey, yang ni contoh logam-logam yang merupakan ejen penurunan. Kita boleh guna dia sebagai ejen penurunan. So, ini pembukaan kita hari ini, iaitu kita kenal dulu ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Okey, so kemudian baru kita masuk kepada jenis-jenis tindak balas redox. Okey, so jenis tindak balas redox. Okey, alright. Tindak balas redox kita terbahagi kepada yang pertama yang kita hari ni cikgu buat 2 saja. Nanti kita sambung lagi. Kita sebenarnya ada 4 campur elektrokimia dan juga sel kimia, elektrolisis dan juga sel kimia, sebenarnya ada 6 lah. Tapi hari ni kita pergi kepada 2 dulu. Yang pertama kita ada pemindahan elektron pada satu jarak. Pening awak dengar ni kan, pemindahan elektron pada satu jarak. Ini adalah sel kimia sebenarnya, cuma nama dia saja. Bagaimana dia memindahkan elektron daripada dengan menggunakan kita menggunakan elektrolit dan juga kita menggunakan elektrod lah. So dia ada bentuk dia yang tersendiri. Dia sama macam sel kimia, cuma sel kimia bentuk yang berbeza. Okey, itu yang pertama, jenis-jenis tindak balas redox. Yang kedua kita ada penukaran ferrum, penukaran ion ion ferrum 2 ataupun ion Fe2+ kepada ion ferrum 3 atau pula dan sebaliknya atau sebaliknya. Maksudnya tukar balik. Ferrum 3 kepada ferrum 2 pun kita akan belajar dalam topik ni. And then yang ketiga kita ada penyesaran logam. Penyesaran logam. Penyesaran logam ni menyesarkan logam daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, itu kita akan pergi kemudian. Yang keempat, kita ada penyesaran halogen. Penyesaran halogen. Ini semua tindak balas lah. Tindak balas pemindahan elektron pada satu jarak. Tindak balas penukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3 dan ion ferrum 3 kepada ferrum 2. Ini tindak balas penyesaran logam, tindak balas penyesaran halogen. Okey. So ada 4 jenis tindak balas redox yang termaktub dalam you punya silibus. Okey, so 4 ni yang you perlu ingat. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Okey, yang pertama, alamak, cikgu kena tambah muka surat. Macam mana nak tambah muka surat entah. Macam mana macam mana nak tambah muka surat? Dokumen. Okey. Wait Sudah. Okey. So kita masuk kepada pemindahan elektron pada satu jarak. First kali you kena lukis dululah gambar rajah dia. Okey, ni gambar rajah
untuk pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, kita ada tube U, ya, tube U. And then kiri dan kanan ni kita isikan dengan kita punya ejen kita, ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan kita. And then di bawah dia ni kita ada larutan asid sulfurik, ya. Larutan asid sulfurik cair. Apa fungsi larutan asid sulfurik cair di sini? Fungsi dia adalah dia membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Okey, dia membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Okey, so itu fungsi asid sulfurik cair di sini. Okey, and then kita ada di sini kita ada elektrod, ya. Elektrod ni elektrod karbon, ya. Elektrod kita akan rendam ke dalam kita punya ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan kita. And then kita sambungkan dia dengan wayar lah. Wayar, dan juga kita letak di sini voltmeter ke galvanometer ke, asalkan ada yang boleh ukur kita punya kita kata tenaga elektrik yang dihasilkan. Okey, ini pemindahan elektron pada satu jarak ni dia buat apa? Dia mengubah tenaga kimia kepada tenaga elektrik, ya. So sebab tu kita letak voltmeter. Dia akan kesan sekiranya ada tenaga elektrik ataupun tidak. Okey, so kita pilih di kiri lengan dia dan juga di kanan lengan. Okey, ya. So cikgu silap tadi ni. Sepatutnya ni ada gabus ni, ya. Gabus. Letak gabus di sini, ya. Kiri kanan ni ada gabus lah, ya. Ada gabus. Tutup lengan kita. Okey. So kita ada elektrod karbon, ya. Cikgu labelkan dulu dengan color yang berbeza. Elektrod karbon. Okey, nota ni nanti cikgu akan save, ya. Kemudian cikgu akan letak dalam grup lah, ya, sekiranya kalau awak nak tengok balik nota ni nanti. Okey, kemudian kita letak ejen kita. Ejen kiri dan kanan. Alright, awak ambil salah satu. Kalau cikgu akan gunakan yang paling mudah lah, ejen pengoksidaan. Cikgu akan ambil air klorin, ya, air klorin. Mudah sikit. Senang untuk kita buat kita punya persamaan setengah nanti. Okay, and then kita punya ejen penurunan. Ejen penurunan mesti larutan, tak bolehlah kita guna magnesium pula, ya. Tak bolehlah guna magnesium, ini larutan. Kalau larutan tadi kita cek balik apa yang kita ada. Kita ada ion klorida, ion bromida dengan ion ferrum 2 sulfat. So kita pilih salah satu. Okey, kita pilih kalau ion klorida, jangan tulis ion klorida je, kita kena tulislah larutan dia, ya. Larutan kita pairkan dia. Klorida tu biasa cikgu akan pair dia dengan natrium. Natrium klorida ataupun bromida. Kita ambil bromida sebab sini kita dah letak air klorin kan. Boleh tak kita letak ejen penurunan kita larutan natrium klorida? Boleh juga. Tapi kita nak tengok dia punya hasil yang berbeza. Kita tengok sini larutan natrium bromida. Okay, so bromida. Natrium ni ada fungsi ke? Tak ada fungsi di sini. Cuma dia nak kena pair lah dengan bromida sebab kita nak bawa di sini adalah bromida lah kita punya ejen penurunan kita. So ini adalah klorin, ejen penurunan, ejen pengoksidaan kita. Okay, so first kali apa yang kita nak buat adalah kita nak kenal pasti dulu apakah proses yang akan berlaku. Okay, macam mana cikgu akan bagi awak satu formula yang simple saja. Formula dia adalah derma. Okay, cuba padam sikit. Okay, kita gunakan color lain untuk derma ni. Kita guna color orange. Okay, so kita guna derma no terima PT. Ya, ini dia punya formula. Derma no
terima PT. PT ni duit lah. Derma no maksudnya tak nak terima derma dan terima PT. Sini kalau sepatutnya kita ada orang kaya derma no, orang miskin terima PT. Tapi untuk kes ini kita tak guna orang kaya orang miskin sebab ini kalau orang kaya orang miskin kita guna dalam sel kimia saja. Yang ni hanya kita guna derma no terima PT. Okey, derma di sini maksudnya apa? Derma elektron lah. Terima pun terima elektron. No di sini N ni adalah negatif. Negatif maksudnya negatif terminal. Negatif terminal juga membawa maksud N di sini adalah anode. Ya. Negatif terminal itu adalah anode. O di sini adalah oksida ataupun dia mengalami proses pengoksidaan. O di situ bukan ejen ya. O di situ adalah proses pengoksidaan. Okey, P di sini adalah positif terminal dan juga positif juga membawa maksud kepada katot. Kalau dah atas anode, bawah ni mesti katot lah. Ya. Silap pula. Okey, kemudian T di sini pula membawa maksud turun. Turun bermaksud adalah penurunan lah. Penurunan proses penurunan. Okey, dah selesai yang tu. Kita tengok apa yang kita buat kat sini adalah air klorin kita adalah ejen pengoksidaan yang mengalami proses penurunan. Okey, dia mengalami proses penurunan. Bromida kita adalah ejen pengoksidaan, ejen penurunan yang mengalami proses pengoksidaan. Okey, so cikgu guna pen merah. Okey, dia mengalami pengoksidaan. Jadi di sini terminal adalah terminal negatif, yang ini adalah terminal positif. Okey. So kita kenal pasti terminal macam tu. Okey, air klorin ejen pengoksidaan jadi mengalami proses penurunan, so dia positif terminal. Manakala bromida merupakan ejen penurunan mengalami proses pengoksidaan, so merupakan terminal negatif. Kena tentukan terminal dulu. Okey, kemudian kita pergi pula bromida mengalami proses pengoksidaan. Sebab dia ejen penurunan, dia mengalami proses pengoksidaan, jadi dia derma elektron. So bromida Br- dia membentuk Br2. Okey. Ni ion, sini atom. Ini kita dah belajar itu kan. Ion, atom. So Br2 bromin memanglah kumpulan 17, 2. So 2 di sini kena letak 2 di sini. So dia buat apa? Dia derma. So derma sebelah kanan lah, tambah dengan 2 elektron. Okey. So itu yang berlaku di terminal negatif kita. Okey, untuk air klorin pula, air klorin ejen pengoksidaan mengalami proses penurunan, jadi dia menerima elektron. Klorin terima elektron, dia jadi Cl minus. So 2 lah, 2 juga. Terima elektron tambah dengan 2 elektron di sini. Okey, so selesai persamaan setengah kita. And then pemerhatian. Kita tengok pemerhatian kita. Pemerhatian kita ialah pemerhatian. Kita tengok pemerhatian. Apa yang kita dapat? Bromida, cikgu dah bagi tahu itu bromida warna dia tiada warna. Okey. Bromida, klorida, iodida semua tiada warna. Kalau dia halida, dia tiada warna. Okey, jadi bromida kita tiada warna bertukar kepada bromin ada warna. Bromin warna perang. So bertukar kepada perang. Okey, bromin warna perang, iodin pun warna perang kalau dia orang dalam bentuk larutan aqueous. Okey, klorin pula di sini, klorin warna dia adalah warna air klorin adalah warna hijau kekuningan. So dia tukar jadi klorida macam disebut tadi lah. Bromida, klorida tak ada warna. So hijau kekuningan kepada tidak berwarna. Okey, so ini adalah pemerhatian.
perhatian. Okey. So, berlaku tak tindak balas ataupun berlaku tak pemindahan elektron pada satu jarak? Berlaku. Siapa yang terima, siapa yang derma? Elektron bergerak daripada orang yang derma. Yang derma adalah bromida. Yang derma adalah bromida. So, bromida akan derma, elektron bergerak. Ini yang kita panggil pemindahan elektron pada satu jarak. Dia bergerak. Ya, dia bergerak merentasi kita punya wire luar kita, ya, lalu pada elektrod karbon kita, and then dia terima, air klorin terima dan membentuk klorida. Okey, so itulah yang berlaku dalam pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, baru 20 minit, cikgu bagi awak satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh, ya. Cikgu rasa cikgu buat ini saja sebabnya yang ini pun dah agak panjang. Nanti lagi 3 kita akan buat kelas akan datang.